Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab pertama. Wajibnya bagi mendapat kejayaan. Pasal 1. Firman Tuhan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, Tuhan yang telah menjadikan hidup dan mati kerana ia hendak menguji, mencuba kamu, siapakah daripada kamu yang terlebih baik kerjanya. Suratul Mulk ayat kedua. Kehidupan kita dalam dunia ini ialah kehidupan beramal atau bekerja, kehidupan berjuang dan berlawan-lawan seperti dalam perlombaan. Tiap-tiap seorang hendaklah menjalankan bahagiannya sendiri dengan tidak bergantung kepada orang akan menyempurnakannya. Ia sendiri mestilah merasa bertanggungjawab bagi menyempurnakan kewajipan dirinya dan tanggungan dirinya dalam perjuangan dan perlombaan itu. Maka yang akan menang dalam perlombaan ini hanyalah orang yang tetap tekun dan sabar menjalankan kerja-kerja kewajipannya itu dengan bergantung kepada ikhtiar dan daya upaya dirinya sendiri dan memohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja. Maka yang dikatakan perangai bergantung kepada diri sendiri itu ialah seseorang berbuat sendiri barang apa-apa kerjanya dan menimbang sendiri barang apa-apa halnya, serta bersedia menanggung sendiri segala buruk baiknya apa-apa yang dikerjakannya itu. Ia tidak berhajat kepada sesiapa orang lain akan mengerjakan atau menolong buatkan baginya kerja-kerja tanggungannya sendiri, atau siapa-siapa rakan akan memikul tanggungjawab kerana kerja yang dibuatnya itu. Demikianlah sentiasa kelakuannya asalkan kerja-kerja dan hal-hal itu bukan daripada jenis yang wajib berkehendakkan pertolongan dan bantuan orang lain. Sungguhlah ada beberapa banyak perkara yang manusia ini berhajat, bahkan disuruh kepada berbantu-bantuan dan bertolong-tolongan. Tetapi itu ialah perkara-perkara yang tidak boleh membangkitkan pada dirinya perangai suka bertawakal dan berharap kepada orang sahaja, dan tidak pula yang sekira-kira boleh menjadikan dia orang pemalas apabila ia mendapat pertolongan orang lain dalam hal itu. Adapun jika perkara yang bukan daripada jenis berkehendak kepada berbantu-bantuan, maka wajiblah ia sendiri mengerjakannya dengan tidak berharap kepada pertolongan orang lain daripada dirinya. Perangai bergantung kepada diri sendiri ini yang disebut di dalam bahasa Arab al-i'timadu ala nafsin, tidaklah ada disebutkan dengan tepat di dalam Al-Quran atau hadis, tetapi boleh difahamkan dia daripada segala amal makruf dan nahi mungkar yang dihadapkan oleh ajaran agama Islam kepada kita manusia. Dan memang ada terkandung maksudnya dalam segala amal makruf dan nahi mungkar itu. Bahkan segala amal makruf dan nahi mungkar yang diucapkan di dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadis adalah sememangnya ditujukan kepada diri kita masing-masing, tiap-tiap seorang sendirinya. Dan memang tujuannya untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti manusia. Maka perangai bergantung kepada diri sendiri ini tidak syak lagi. Ialah satu daripada sifat-sifat perangai mulia yang dikatakan makarimul akhlak di dalam hadis. Oleh itu, nyatalah ia satu daripada perkara yang dimasukkan mesti terbit daripada ajaran amar ma'ruf dan nahi mungkar agama Islam itu. Dan ialah satu di antara sifat-sifat keperangaian yang hendak disempurnakan pada manusia dengan jalan dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
membawakan ajaran Islam. Salah satu ayat Al-Quran yang boleh difahamkan tujuan demikian itu daripadanya ialah yang telah disalinkan pada permulaan tadi, yang berarti Tuhan yang telah menjadikan hidup dan mati kerana ia hendak menguji kamu, siapakah daripada kamu yang terlebih baik kerjanya. Maka kerja yang disebutkan di situ nyatalah maksudnya kerja yang dibuat sendiri oleh masing-masing orang, bukan kerja yang diharapkannya kepada orang lain untuk membuatkan atau memberi pertolongan. Demikian lagi firman Allah Ta'ala, wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Artinya, demi masa, bahawasanya manusia itu tentulah dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang baik. Suratul As ayat 1 hingga 3. Maka beriman atau percaya itu nyatalah dimaksudkan bahawa diri orang itu sendiri yang beriman dan percaya, tidak terpakai jika orang lain yang beriman kerananya. Demikian pula tentang mengerjakan amal-amal yang baik itu. Pendeknya, ayat-ayat ini sahlah maksudnya bahawa kita sendiri yang ditanggungkan dan dikehendakkan bekerja dan berusaha membuat apa-apa yang disuruhkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangkan itu. Tidak boleh dipindahkan tanggungan itu kepada orang lain atau digantungkan harapan kepada orang lain akan menolong atau mengerjakannya. Demikianlah juga dalam segala ayat-ayat suruh dan larang yang lain-lain dalam seluruh Al-Quran itu dan dalam segala hadis Nabi kita pasal itu. Bahkan dalam contoh kehidupan Nabi kita sendiri pun. Artinya, buatlah sendiri, kerjakan sendiri, jangan harapkan orang dan jangan tanggungkan kewajipan diri kita kepada orang lain. Perangai bergantung kepada diri sendiri itu boleh dikatakan akar tunjang atau umbi kepada kejayaan. Kerana ialah asas tempat berdiri segala kemajuan naik untuk meningkat kepada kemenangan. Ia tetap akan menggalakkan siapa-siapa yang bersifat dengannya itu bekerja keras dan tetap akan memimpin seseorang kepada berusaha dengan cergas dan bersungguh-sungguh. Perangai itu tidak akan memberi peluang kepada tabiat suka bertawakal buta atau berserah kepada nasib semata-mata. Iaitu satu tabiat yang selalu menjadikan orang jauh ketinggalan di belakang, menjatuhkan mutu kemanusiaannya dan merendahkan hal kehidupannya. Dengan dorongan perasaan bergantung kepada diri sendiri, seseorang akan merasa wajib membuat sendiri segala kerjanya dan menyempurnakan sendiri apa-apa kewajipannya dan tidak berharap kepada orang lain. Ia akan tetap bergantung kepada kebolehan dirinya sendiri sahaja dan hanya memohon taufik dan pertolongan daripada Tuhan Yang Maha Esa, tiada lainnya. Bidalam Melayu pun ada berkata, dan ia patut jadi pedoman kepada kita dalam hal ini, iaitu kata orang tua-tua, berharap kepada anak, buta mata sebelah, berharap kepada orang, buta mata keduanya. Yakni pada apa-apa hal pun, baiklah buat sendiri. Sementara terdapat pula rangkap syair Arab yang bermaksud seperti itu juga. Ma hakka jildaka mislu zafrika, watawalla anta jami'a amrika. Artinya, tidak ada orang yang boleh menggaru gatal kulitmu sama seperti kuku tanganmu sendiri. Sebab itu buatlah olehmu sendiri segala kerja tanggungan dirimu. Dan suatu rangkap lain pula berkata, فَإِنَّمَا رَجُلُ الدُّنْيَا وَوَاحِدُهَا مَنْ لَا يُعَوِّلُ فِي الدُّنْيَا عَلَى رَجُلٍ وَقَلَّ مَنْ عَاشَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَمَلٍ إِسْتَنْجِلُ الْجِدَى إِلَّا فَازَ بِالْأَمَلِ. Artinya, laki-laki dunia yang satu-satunya jadi anak tunggal dunia. Tidak lain hanya orang yang tiada berharap dalam dunia ini kepada sesiapa pun orang lain. Jarang orang yang hidup di dalam dunia ini
dengan satu-satu harapan serta mengambil pertolongan daripada perangai bersungguh-sungguh. Jaranglah orang demikian yang tidak mendapat seperti harapannya itu. Dalam pada itu, tidaklah menjadi sifat kekurangan jika kita meminta panduan dan nasihat kepada orang yang lebih akalnya dan yang lebih bijak fikirannya, walau siapa pun jua, asalkan dipercayakan ia sentiasa benar dan terus ikhlas pada segala perkataannya. Kerana dengan jalan demikian, nescaya seseorang akan dapat menambahkan akal-akal yang lain kepada akalnya sendiri. Hanya tidaklah sayugia ia berbuat demikian hingga kepada had yang menjadikan dia kelesa dan lemah. Jika diperbuatnya sampai begitu, nescaya hilanglah kesendiriannya dan lucut kekuatannya dan kecergasannya.